Bahasa Melayu tahun 6. Unit 3, Jauh di mata dekat di hati. Tajuk pembelajaran, Coret-coret dari Glasgow, iaitu berpandukan buku teks Bahasa Melayu, muka surat 12. Objektif PDPR kali ini ialah murid dapat mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks Coret-coret dari Glasgow. Dalam hal ini kita akan melihat, membaca dan memahami petikan coret-coret dari Glasgow. Kemudian kita akan kenal pasti yang mana ayat tunggal dan yang mana ayat majmuk dalam petikan tersebut. Sebelum kita lihat kepada petikan, kita kenali dahulu apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Ayat tunggal, ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Sesuatu ayat itu terdiri daripada dua konstituen, yaitu subjek, unsur yang diterangkan, dan predikat, unsur yang menerangkan. Dalam hal ini, ayat tunggal hanya ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Contoh ayat tunggal, Ibu Aisyah sedang melipat kain. Muhammad Haikal membaca buku. Kakak sedang menonton televisyen. Ketiga-tiga ayat ini dikategorikan sebagai ayat tunggal kerana hanya ada satu subjek, yaitu tulisan berwarna kuning, dan satu predikat sahaja, yaitu tulisan berwarna putih. Ayat majmuk, ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat dan mempunyai kata hubung seperti dan, atau, sambil, tetapi, sedangkan, maupun, kecuali, lalu, malah, dan sebagainya. Dalam erti kata lain, bila mana ayat itu mengandungi kata hubung, ayat itu dikategorikan sebagai ayat majmuk. Contoh ayat majmuk, Pak Mail memelihara ayam. Pak Mail memelihara itik. Kedua-dua ini adalah ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung dan untuk membentuk ayat majmuk. Pak Mail memelihara ayam dan itik. Ayat majmuk ini adalah contoh ayat majmuk yang mempunyai dua predikat. Mila sedang mengemas rumah. Mila mendengar muzik. Kedua-dua ayat ini boleh digabungkan menggunakan kata sambil untuk membentuk ayat majmuk. Mila sedang mengemas rumah sambil mendengar musik. Dan ia juga adalah terdiri daripada dua predikat. Contoh ketiga, Hanis gemar makan durian. Maya gemar makan durian. Kedua-dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menggunakan kata hubung dan untuk membentuk ayat majmuk yang terdiri daripada dua subjek, yaitu Hanis dan Maya gemar makan durian. Seterusnya kita akan melihat kepada petikan di buku teks Bahasa Melayu muka surat 12. Dalam gambar ini menunjukkan situasi Jian Hui yang sedang bersembang dengan kakaknya Jian Ling tentang keistimewaan Bandaraya Glasgow. Mereka bersembang melalui secara maya, iaitu melalui media sosial. Jian Ling, lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Dalam perenggan ini, Jian Ling menyatakan bahawa kehidupan di Glasgow adalah sangat berbeza dengan kehidupan di Malaysia. Namun dia tetap hidup dengan selesa di sana. Kemudian Jian Hui membalas, "Kakak, ceritakanlah perihal Bandaraya Glasgow." Dalam perenggan ini, yang manakah ayat tunggal dan yang manakah ayat majmuk? Ayat yang bergaris kuning mewakili ayat tunggal, yaitu kehidupan di sini amat berbeza. Kata kehidupan di sini adalah subjek, manakala amat berbeza adalah predikat. Satu subjek
dan satu predikat. Kemudian ayat kedua, kakak ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Kata kakak adalah subjek, manakala ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow itu pula adalah predikat, satu subjek dan satu predikat. Sebab itulah ayat ini dikategorikan sebagai ayat tunggal. Kemudian ayat yang bergaris merah merupakan ayat majmuk. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Dalam ayat ini, ia menggunakan kata hubung untuk. Kemudian ayat kedua, walau bagaimanapun kehidupan saya di sini baik dan selesa. Ayat ini pula juga merupakan ayat majmuk, yaitu menggunakan kata hubung dan. Jianling, Bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Scotland. Sistem pengangkutan di sini sangat maju, tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Setakat ini, kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium, dan pusat beli belah Glasgow Fort. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Dalam perenggan ini, Jianling menceritakan tentang keistimewaan dan keunikan bandaraya Glasgow. Berikut merupakan gambar bagi tempat-tempat menarik yang telah disebutkan oleh Jianling tadi, yaitu Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium, dan juga pusat beli belah Glasgow Fort. Bandaraya Glasgow sebenarnya merupakan bandaraya yang terbesar dan merupakan tempat perniagaan serta perindustrian yang utama di Scotland. Seterusnya, Jianhui. Wah, seronoknya. Terdapat banyak tempat menarik di sana, sama seperti negara kita. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Dalam perenggan ini, Jianhui menyatakan keterujaannya terhadap cerita yang disampaikan oleh Jianling. Kata buah tangan di sini adalah simpulan bahasa yang bermaksud hadiah ataupun cendera hati. Kemudian Jianling menjawab, sudah tentu. Aduhai, rindunya kakak akan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita, semuanya jelas terbayang di ruang mata. Kemudian dibalas oleh Jianhui, kami pun begitu juga. Setiap hari merindui kakak. Begitulah dialog yang dibualkan oleh mereka berdua secara maya. Tugasan PDPR kali ini ialah murid-murid kena mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks, seperti yaitu melalui pautan live worksheet yang akan cikgu berikan. Selamat belajar.